Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-185. Alhamdulillah. Hai, Waalaikumsalam Angga Masyita. Hai, Waalaikumsalam Kak Sofianis Syam. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey, tajuk kita hari ini adalah rindu tak berkesudahan. Rindu kepada siapa tu? Okey, sebelum tu Soleha nak minta tolong kepada anda semua. Tolong share, tolong kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini, supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insyaAllah. Hai, Waalaikumsalam Kak Miss. Hai, Waalaikumsalam Kak Haiza. Hai B, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Kak Emma. Okey, thank you yang tolong share dan tolong seru. Okey, Alhamdulillah. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Hai, Waalaikumsalam Nusyahidah Hamidi, Kak Umi Hendon. Lagi ada siapa? Hai, Kak Suhaiza, Bi Hasnah, Kak Hastini Anding. Tersasul. Okay, so thank you. Alhamdulillah. Maaf yang Soleha tak sebut nama, sebab Soleha nampak gambar dekat atas tu. Gambar yang tertera tu. InsyaAllah itulah yang bersama-sama hingga ke akhirnya, insyaAllah. So, rindu tak berkesudahan. Kepada siapakah yang patut kita sampaikan rindu kita ni? Okey, yang pertama adalah rindu yang tak berkesudahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, kalau kita rindu, kita kata kita rindu Rasulullah, macam mana nak tahu kita ni betul-betul rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah sekadar di bibir kita and then kita tak buat apa-apa? Sebenarnya Allah titipkan rasa kerinduan ni time kita berselawat, time kita mendengar kisah-kisah para anbiya, kita dengar kisah jejak Rasul ke apa-apa aktiviti dan program yang berkaitan yang boleh menyebabkan kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi bila kita pernah menjejaki ke Masjid Nabawi, iaitu di Bandar Madinah Mukarramah, lagilah rindu kita tak berkesudahan. Time selawat, kalau tiba-tiba kita rasa sedih, sebab, menangis, terharu, meraung-raung, adalah kerana kita menyesali atas segala dosa-dosa kita. Kita rasa macam, ya Allah, hati aku ni kotor, hati aku ni banyak dosa. Lalu kita berselawat, semoga Allah dan di hari akhirat kelak Rasulullah kenal kita ni adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah tinggalkan selawat. Bak kata dalam satu ceramah Ustaz Wadi Anwar, bagaimanakah tanda kita nak zahirkan sayang dan rindu kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah je. Jawapannya adalah dengan berselawat. Ni kita dengar majlis ilmu ni. Kita dah tahu dah. Puluh-puluh tahun kita dengar, bertahun-tahun kita dah pernah tahu dah kelebihan selawat, fadilat selawat. Tetapi adakah kita jadikan ia istiqamah? Adakah kita jadikan ia rutin harian kita? Atau hanya sekadar angin lalu, bila kita dah tahu kita terus tak buat apa-apa?
orang yang beriman, orang yang mengaku dicinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata dia rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sampaikan melalui selawat-selawat. Sampaikanlah salam dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kerinduan kita yang tak bertepian, yang tak berkesudahan. Nak rindu nak bertemu Rasulullah, rindu nak tatap wajah Rasulullah. Kita semua tak pernah nampak wajah Rasulullah. Seperti yang digambarkan, Rasulullah sangat tampan, Rasulullah sangat bersih mukanya, Rasulullah sangat tenang kalau kita melihat wajahnya. Subhanallah, dengar je dah rasa teruja. Apatah lagi bila kita nanti Allah takdirkan di padang mahsyar nanti, di hari akhirat kelak, kita berpeluang untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Okey, yang seterusnya adalah rindu kepada kedua ibu bapa kita. Tipulah kalau nak cakap sekarang ni hampir setahun dah lama tak balik kampung kan. Lagilah mana-mana anak yang telah kematian ibu dan bapa berpuluh tahun, bertahun-tahun tak pernah jumpa arwah mak ayah, apatah lagi nak ziarah pergi kubur, tak berkesempatan, tak berpeluang lagi nak balik kampung. Rindu tu sangat perit. Tetapi banyak hadis telah mengatakan kalau kita rindu dekat mak ayah kita, sama ada mereka masih hidup ataupun telah meninggal dunia, sampaikanlah melalui surah Al-Fatihah. Kenapa? Surah Al-Fatihah ni adalah surah pembuka Al-Quran, iaitu time kita dah habis khatam Al-Quran and then kita nak mula balik pembacaan Al-Quran yang baru, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Sebab tu surah Al-Fatihah ni memang terbukti berkesan untuk melembutkan hati ibu bapa kita dekat kampung sana, untuk meredakan hati kita di mana kita dah kehilangan mak ayah kita, rasa rindu sangat. Sedekahkan Al-Fatihah. Jangan salah faham. Bila kita kata kita nak sedekahkan Al-Fatihah kepada seseorang, bukan bermaksud Al-Fatihah just untuk orang yang dah meninggal dunia. Untuk orang yang hidup juga kita boleh sedekahkan Al-Fatihah. Sangat-sangat bagus. Lagi-lagi untuk anak kita. Anak kita yang ada dekat rumah tu, anak kita yang duduk dekat asrama sana, anak kita yang masuk madrasah sana, sedekahkan Al-Fatihah sambil sebut nama mereka. Kerinduan ibu bapa. Faham bagaimana berpisahnya ibu bapa. Semata-mata nak hantar anak pergi madrasah belajar. Kita dah tak jaga dah dia. Dekat sana, tanggungjawab ustaz dia, tanggungjawab warden dia, tanggungjawab mudir dia untuk jaga dia. Amanah ni, kita sanggup. Kadang-kadang, kita, mak-mak ni, selalunya mudah sangat menangis. Lagi-lagi nak hantar anak pergi asrama kan. Anak masuk sekolah jauh. Mak dekat sini, anak dekat negeri lain. Bukan anak sekolah je. Macam Solehah sendirilah. Solehah berpisah daripada ibu, mak dan abah dekat kampung tu waktu Solehah umur 17 tahun. Itu baru masuk asrama. Dia punya homesick tu menangis. Solehah demam sampai berminggu-minggu kerana rindu. Rindu dekat mak ayah yang kita tak pernah berpisah dari kecil. Dan rindu tu terus bersambungan bila seorang isteri tu kena duduk bersama dengan suami. Dah tak duduk dengan mak abah. Rindu tu hanya Allah je yang tahu. Sebab tu bila kita rindu, sedekahkan Al-Fatihah. Video call mereka. Sekarang banyak dah teknologi call, video call, apa-apa sahaja yang boleh menyambungkan tali persaudaraan ni, lakukan sahaja. Itulah tanda kita nak sampaikan rindu kita. Sementara mereka masih hidup ataupun yang dah telah meninggal dunia, sampaikanlah tahlil, sampaikanlah surah Yasin, sampaikanlah ayat-ayat Al-Quran, sedekahkan khas buat arwah, insya-Allah. Okey, yang seterusnya, rindu tanah haram. Rindu sangat. Last Solehah pergi tanah haram adalah tahun 2019. Dah 2 tahun. Rindu sangat. Rasa macam memanggil-manggil untuk ke sana lagi. Tetapi dikatakan orang yang dah pergi, orang yang dah pernah buat umrah, tak berpeluang lagi untuk ke sana. Tetapi Solehah yakin. Yakin kita, asalkan kita berdoa, andai satu hari nanti Allah takdirkan peraturan berubah, kita nak buat haji ke, kita buat VVIP punya umrah ke, haji ke, asalkan ada duit lebih, insya-Allah sampailah kita ke sana.
dan rindu tanah haram ni, sebagaimana dekat sana banyak sangat aktiviti kita dekat sana, memang nak beribadah je, fokus ibadah je. Sebab kita tahu pahala bila kita berada di tanah suci Mekah adalah bersamaan dengan 100,000 kali ganda berbanding kita ibadah dekat sini, dekat bumi Malaysia ni, tak sama. Sebab tu bila dekat sana tu memang nak merebut. Kalau sedekahnya dapat 100,000 kali ganda. Sedekah dekat tanah suci Mekah sangat luar biasa. Dekat sana Soleh Hari tu berkesempatan untuk melakukan wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran, kita bayar duit and then kita bagi nama arwah yang kita nak sedekahkan. Antara nama arwah yang telah Soleh sampaikan, arwah atuk, arwah nenek yang rapat-rapat dengan kita. So Alhamdulillah dapat juga wakaf Al-Quran dekat sana, yang orang kata darajat pahalanya adalah 100,000 kali ganda. So kalau kalian berpeluang untuk buat ibadah umrah nanti ataupun haji nanti di tanah suci Mekah, lakukan yang sebaik mungkin. Duit kita tak apa, tak apalah duit kita habis semata-mata untuk kita. Infakkan harta kita ke jalan Allah, lagi-lagi di tanah suci Mekah. Sebab kita tak tahu bila lagi kita akan dijemput ke sana. Soleha ke sana pun asbab FTR, kerana HQ yang sponsor. Itu pun rezeki yang tak disangka-sangka. Allah bagi kami, suami isteri, dapat umrah di sponsor percuma. Siap Soleha bawa baby Martin. Sebab tu baby Martin, dia dah tak baby dah. Anak Soleha yang bongsu tu, Muhammad Rizki Martin tu, sangat-sangat baik, sangat-sangat manja, sangat-sangat ramai orang sayang dia. Mungkin asbab dia kecil-kecil dah buat dah ibadah umrah dekat sana. Doa untuk dia, doa untuk anak-anak semua, doa untuk saudara mara, doa untuk tim Solehah. Ada Solehah sampaikan depan Kaabah. Okey, rindu yang seterusnya adalah rindu pada majlis ilmu. Kita sekarang ni dalam situasi pandemik, kita kena duduk kat rumah kan? Ada tak di kalangan kalian sendiri rindu nak pergi masjid, rindu nak pergi pusat-pusat pengajian, rindu nak pergi majlis-majlis ilmu yang secara offline? Mesti rindu kan? Tapi sekarang ni, sebab kita masih lagi di fasa orang kata COVID tu masih tinggi lagi, di atas 10,000 lagi. So kita kebanyakan program majlis ilmu banyak yang kita lakukan secara virtual online. So kita tak apalah secara online pun kita dapat pahala yang sama. Majlis ilmu, majlis agama, kadang-kadang rindu kan nak pergi. Ada masjid dekat surau tu buat majlis Maulidur Rasul, buat majlis khatam Al-Quran, buat majlis Isra' dan Mi'raj. So semua majlis-majlis tu sebenarnya bila kita rasa rindu nak pergi lagi, itu tandanya jiwa kita sangat-sangat dekat dengan Allah. Di mana orang yang tak hirau langsung dengan majlis ilmu, maknanya hati dia dah keras. Sebab tu bila kita masih lagi nak dengar majlis ilmu, kita masih lagi nak dapatkan makanan rohani kita, itu tandanya memang kita rindu sangat. Rindu sangat nak banyak-banyak pahala. Rindu sangat nak makanan rohani dalam hati kita. Bukan perut je yang kita kena isi dengan makanan rohani. Hati kita. Hati kita nombor satu yang kita kena isi dengan makanan-makanan jiwa yang boleh mendekatkan diri kita dengan Allah. Hati kalau lapar, apa jadi? Sebab tu hati memberontak, hati panas, hati tahu nak marah je. So bila kita dekatkan diri kita dengan Allah, kita rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan sentiasa rasa, ya Allah, aku rindu nak lagi ilmu. Ya Allah, aku rindu suka dengan kawan-kawan aku bagi sharing ilmu. Sakit tekak. Okey, yang terakhir adalah rindu kepada nasihat dan juga rindu kepada teguran-teguran yang boleh menyebabkan diri kita dekat dengan Allah. Zaman sekarang ni adalah zaman orang kata susahlah manusia nak terima teguran. Lagi-lagi kalau guru berpesan kepada anak murid, hendaklah anak murid tersebut terima teguran tersebut. Sebab bila satu saat andai tiada guru, tiada doa dan barakah daripada seorang guru, maka apa pelajar tu akan jadi? Hilanglah barakah dia. Setiap hari tak dapat doa guru. Macam anak-anak, kalau ibu bapa dia telah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal jariah. Doa seorang ibu yang barakah, yang selalu doakan untuk anak-anaknya, yang anak-anaknya berjaya sampai hari ni,
and then satu saat Allah cabut nyawa ibu bapa dia, maka hilang dah barokah. Sebab tu kita, selagi kita ada mak ayah kita, selagi tu kita kena santuni mereka, berbakti kepada mereka. InsyaAllah, rindu nasihat mereka, rindu bebelan mereka. Bebel-bebelnya adalah bebel kerana sayang. Guru membebel kepada anak murid kerana nak anak murid berjaya. Bukan mana ada guru yang nak tengok anak murid dia gagal. Tak ada. Guru mesti nak tengok anak didik dia berjaya kerana Allah Ta'ala. Berjaya yang barakah, bukan berjaya yang sia-sia. So kita didiklah diri kita untuk sentiasa sabar. Sabar untuk menjalani liku-liku kehidupan ni yang kadang-kadang kita rasa macam susah, kita rasa macam penat, kita rasa macam ya Allah, tak nak dah lagi lah, tak nak dah lagi lah buat, aku dah tak larat dah, aku nak tidur je lah. Itu adalah bisikan syaitan. So bila syaitan dah berbisik kepada kita, cepat-cepat mengucap ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. InsyaAllah, sebenarnya nasihat dan teguran tu adalah tanda Allah sayang kita. Allah nak tegur kita dan Allah hadirkan orang-orang yang di sekeliling kita yang boleh bantu untuk bagi nasihat, yang boleh bantu untuk bagi makanan rohani. So bila orang tegur kita, kita berlapang dada. Berlapang dada, ambil tindakan dan ubah. Sebab lagi-lagi kalau guru yang tegur kita, dia tahu. Sebab guru lebih banyak pengalaman. Guru lebih banyak makan garam. Banyak makan garam orang kata darah tinggi kan. Tetapi guru ni dia tahu apa yang terbaik buat anak muridnya. Macam Soleha, guru Soleha adalah Cikgu Nora sekarang. So Cikgu Nora selalu bagi didikan, bagi semangat, bagi petiran adalah untuk membakar semangat kita, bukan untuk jatuhkan kita, bukan untuk downkan kita. Sebenarnya aktif lah yang akan datang. Aduh, ada call pula. Okay, so sorry, call masuk. Baru dah nak habiskan, tiba-tiba ada call masuk. Okay, thank you kepada semua. Soleha pun dah habis point. Soleha rasa nanti kejap lagi call tu akan masuk lagi. Okay, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf semua salah silap. Bye-bye. Bye-bye.